Okay, ada 3 soalan structure dan 2 soalan AC, 1 soalan modification dan 1 soalan decision making. Okay, kita tengok yang pertama. Semua sedia Harap semua ada soalannya. Kalau tak ada boleh tengok skrin cikgu. Diagram shows a simple electromagnet used to lift and release a small metal ball. Okay, so dalam diagram yang pertama ini, dia suruh mark, tandakan. Mudah saja. Mark the direction of current flowing in the solenoid. Hati-hati When the switch is on. The switch on, current flows. Tengok dulu dry cell tu kat mana, tandakan positif, negatif. Tak menjadi kesalahan. So kita dah tahu current flows ikut mana, ikut situ. So dalam coil itu, kita tandakan dia punya direction. Cikgu gunakan ini kecil sikit Kita tandakan direction dia ikut macam tu. Okay. Tandakan tu. So kalau kita tandakan tu, cikgu kan nak minta respon sikit lah. Perlu tanda semua ke atau boleh salah satu ke atau 3 ke macam mana? Dalam SPM yang terkini dari segi penandaan. Tak perlu tanda semua, tanda satu pun okey. Okey, asalkan tak kontras Ya. So awak tanda tu dah Tapi dapat. make sure tandakan the direction of current lah. Di luar. From positive to negative. Ya, supaya nampak jelas lah kan. Okey, so dapat 1 markah bila kita tanda. And then name the magnetic pole at the end of core P. P dekat atas ni. Dia suruh bagi tahu nama pole dia. North ataupun south. So kat sini kita gunakan apa? Kita gunakan right hand grip rule. Ingat lagi tadi bila kita gunakan right hand grip rule, direction of current dalam solenoid tu kita pegang. So kita akan dapati P tu pointing north. So jawapan kita kat sini bukan letak right hand grip rule lah. Kita nak name polarity, kita letak sini north. Eja perkataan itu jangan letak simbol N. Kita nak A+ kan? Letak jawapan yang paling tepat sekali. And then state the rule. So apa nama rule dia? Right hand grip rule. Dia ada nama lain tapi stick lah kepada nama ni So dapat 1 markah di situ, dah 3 markah. So based on solenoid in diagram 1, kita diminta untuk draw a line of magnetic field. Dia nak suruh magnetic field form around the solenoid when the switch is turned on. In the diagram, show the direction of the magnetic field line. So ada 2 perkara. Yang pertama kita kena draw patterns of magnetic field dia. Yang kedua kita kena tunjukkan direction dia. So sebenarnya kita kena draw, yang pertama apa dia? Dia punya pattern. Yang kedua is the direction. Okay, ini cikgu dah draw siap-siap sebab dekat atas tu macam diagram dia kecil. So bila kita nak draw, core ni dah jadi magnet kan. So hujung ni dah north, di bawah ni south. So kita tahu kalau north macam mana? Dia keluar dekat sini. South, dia masuk. Buat direction macam tu siap-siap. So yang ni dia keluar, masuk ke bawah. Tak perlu banyak kot, 3 line pun cukup And then ini keluar. Faiz, atas tu north ke? North. Tu your wire lukis tu macam salah. Current pergi belakang naik ke depan. Current is ke kiri, north di bawah. Ya saya betul. Sekejap Wire ni silap. Ya, wire silap. Wire ni boleh kita lukis balik Okey. Dia pergi ke atas Tengok ke atas ni. Sebab cara dia lilit akan menentukan dia punya ni. Dia pergi ke atas Ya. Pergi ke atas dan dia pergi belakang. Macam tu. So bila draw tu kena hati-hati Cikgu pun boleh silap. Ni 20 tahun punya cerita kan. So current flows tadi dalam arah ini So bila current flows ini north. Jadi label tu kena betul lah. Okay. So bila kita draw, tadi kita draw dah 1 sini, tepi ni 1, so draw lagi 1 ke situ. Kita tak perlu tanda semua tempat tapi cukup 1 je. Tapi kalau tak puas hati, paling-paling pun macam tu lah. Tak perlulah nak tak macam tu, tak perlu Boleh? Okay. So dapat 2 markah. Yang pertama untuk patterns, yang kedua untuk direction. Pastikan garis-garis itu tidak bersilang, tidak bersilang di mana-mana. Supaya jelas kelihatan. Tidak bertindih. Tidak bertindih. Okay, next soalan C. Kita diberi pilihan electromagnet X, Y dengan Z. Kita nak gunakan untuk lift a heavier metal ball.
Okay, so dia bagi kat situ pilihan berdasarkan kepada 3 karakteristik. Material use, dia gunakan steel, soft iron dan juga aluminium. Number of coils dan juga shape of the core. Yang ni shape ni bentuk dia rectangular ataupun bar magnet. Yang ni U-shape. Kalau yang tak tahu, ini namanya U-shape. Okay, so material use for the core, kita nak core ni senang dimagnetkan dan easily dia magnetize and demagnetize. So pagi tadi kita ada bincang tentang penggunaan soft iron core. So kita gunakan pilihan kita soft iron core. Ini pilihan pertama kita. Soft iron core. Kita tak gunakan aluminium ataupun steel. Kalau steel dia susah dimagnetkan dan susah demagnetize. Kenapa kita gunakan soft iron core? Because dia easily magnetize and demagnetize. Tak boleh tulis satu, kena tulis dua-dua. Ya, dia berkembar tu. Okey, dapat markah yang pertama dulu, baru dapat markah yang kedua. Kalau markah pertama salah, automatik yang kedua ni kosong. Betul Kak Wan masih macam tu Ya. Ya. Okey, number of coil kita tahu kalau kita nak angkat objek lebih besar, kita nak stronger magnetic force, kita kena guna more number of turns ataupun many. Greater boleh. Okey, greater, boleh greater. Ini perkataan-perkataan yang sesuai lah. Higher number tak sesuai. So dapat markah yang pertama, reason dia kenapa kita nak produce stronger magnetic field. So kita nak increase ataupun increase the force. Increase the force boleh ataupun the strength kan? The strength of magnetic field. Electromagnet tu kita nak increase dia punya strength of magnetic field produce. Okay, force kat sini magnetic force lah. Kemudian jangan tulis stronger saja, kita tak tahu apa yang strong. Kena ada tu. Kena nak cepat sangat tak dapat markah. Okay, so next the shape of the core kita gunakan U shape. U boleh, C shape pun boleh. Sebab ada U macam tu. Kalau C dia macam tu. Boleh. Tengok diagram lah, macam ni dia bagi bentuk U kan. So kita guna U shape. Kalau dia tak bagi contoh, dia sebut saja, kita boleh letak sama ada U shape ataupun C shape. Tadi kita ada guna C shape ni. Okay. Tujuannya sebab kita tahu dia punya magnetic flux. Magnetic flux. Magnetic flux ni magnetic field. Ingat lagi, magnetic field lines. Is concentrated. Tertumpu. Tertumpu dekat bahagian tengah. Kalau kita guna bar magnet, dia tak tertumpu. Okay. Next, soalan yang berikutnya. So, among the three, X, Y, Z, which one is the most suitable? So, kita tengok kat sini. Kita letak pilihan utama adalah soft iron, yang kedua steel, yang ketiga aluminium. Okay, kita nak more turns. Yang ni jelas lah kot. Okay, dan bar kita nak pilihan utama yang ni. Jadi yang paling sesuai adalah Y. Kenapa Y? Sebab Y, the material used for the core is soft iron, the number of turns is more, and the shape is U-shape. Tapi kat sini dia tak minta apa reason, dia hanya minta which one is more suitable. Kita letaklah Y, dapat satu markah. Okay, next, simple transformer. What is the type of transformer shown in the diagram? Kita tengok number of secondary ni less kan? So dia jadi step down transformer. Okay, and next explain why the bulb in secondary coil is light up. Kenapa dia light up? Dia suruh explain, dia bagi 2 markah. Sebenarnya ada banyak cerita dia tapi dia bagi 2 markah saja. Okay, so bila kita nak explain, kita sebenarnya kena explain the working principle of a transformer sebenarnya. So point-point yang kita nak bagi kat sini, sekejap cikgu gunakan pen yang lebih kecil. Point yang pertama kita cerita tentang, ingat lagi tak tadi kita cerita tentang apa? Yang pertama sekali kita cerita tentang when the current flows through the primary coil. When current, cikgu guna simbol boleh you all je lah nanti kan anak murid ikut cikgu pula. When current flows through ataupun in the primary coil, in the
primary coil. Mana primary coil? Sini ya, primary coil. Ini secondary coil. Current flows kat sini. IP ya. Primary coil. Pertama sekali, the core. The core magnetize. Ataupun boleh letak perkataan the core becomes an electromagnet. Okay. Dan when dia become electromagnet, because kita gunakan bekalan AC kat sini, so dia menghasilkan a changing magnetic field produce dekat core tu. Okay, cikgu bagi point-point dia. Dia nak 2 markah. Cikgu bagi point-point utama dia. Okay, so bila changing of magnetic field produce ataupun magnetic field ni boleh juga kita sebut changing of magnetic flux. So apa yang berlaku dekat secondary coil ni? Dekat sini, the cutting of magnetic flux. Cutting of magnetic flux. In secondary coil. Cutting of magnetic flux by the secondary coils. Apa yang terhasil? Producing induced EMF. Induced EMF. Boleh guna short form kan kawan? EMF ni. Boleh. Boleh. Boleh guna short form. So bila dia produce EMF, apa yang terhasil selepas itu? Induced current flow. Induced current flow. Flow kat mana? Secondary coil. In the secondary coil ataupun secondary circuit boleh. Itulah yang menyebabkan the bulb lights up. Okay, so nanti baca balik ada 5 points kat sini, dia nak 2 markah saja. So mana-mana any two lah. Sikit sangat markah ni tapi dia nak any two. Okay, when the transformer is on, the bulb lights up at normal brightness. Perkataan normal brightness ni membawa satu maksud ya. Kita tengok bulb ni dilabelkan dengan 5 volt. So the bulb dilabelkan dengan 5 volt. Ini adalah dia punya potential difference. Dan 8 watt ini adalah dia punya power. Okay, so kalau kita bekalkan dengan 5 volt, mentol ni kita bekalkan dengan 5 volt, dia akan menyala pada kecerahan BRI GHT, brightness dia normal kita sebut. Kalau kita bekalkan 3 volt, dia akan dim, dia akan malap. Kalau kita bekalkan 10 volt, dia akan brighter than normal brightness. Okay, masuk dekat sini, voltage out, dia nak beritahu voltage output tu adalah sebenarnya sama dengan the voltage of the bulb. So dia tanya what is the output voltage? 5 lah. So statement ini membawa jawapan ke sini ya. And then if the number of turns of the primary coil is given as 960. Ini adalah NP. Dia bagi maklumat NP bersamaan dengan 960. Calculate the number of turns of the secondary coil. So dia nak cari number of turns NS. Dia nak cari. Kita dah tahu VP. Dia bagi kat sini 240 volt. Dan VS. Ini 5 volt. So apakah formula yang kita ada tadi yang mengaitkan NP dengan NS? So kita boleh letak NP over VP. Ni boleh NS over VS. Cikgu tak ingat formula ada banyak tadi, cikgu ambil yang ni. Kita nak cari ini kita ada, ini kita ada, kita ada. So jadikan NS sebagai tajuk. So kita ada NP VS over VP. So masukkan nilai. NP kita 960, VS kita 5 volt divide by 240 volt. Kalau kita kira dua markah tu, markah pertama kat sini, markah kedua untuk jawapan, kita dapat berapa? Kita dapat 20. 20 tak ada unit ya. Ini sebenarnya adalah number of turns. Dapat satu lagi markah kat situ. Okey.
Soalan yang berikutnya tanya kalau AC input tu, voltage input kita, kita letak 240 volt AC kan. Kita tukar kepada 240 DC. Kita replace dengan direct current voltage. Apa jadi dengan bulb tu? Jawapan kat sini kita bagi tahu je, the bulb doesn't ataupun does not lights up. Sebab tak ada changing of magnetic field ataupun cutting off magnetic field secara berterusan. Kalau dia menyala pun sekali je, masa kita switch on dia menyala. Lepas tu dia padam. Satu lagi bila kita switch off, dia padam juga. Sebab pemotongan tu hanya berlaku semasa kita on dengan masa kita off. Okay, so dengan kata lain sebenarnya dia does not light up pun. Itu cerita dia. Okay, next soalan yang ketiga. Kita sempat soalan, tak sempat soalan AC. Ni kita ada 3 minit. So nak jump to AC ke atau macam mana? Ni soalan last AC. AC 1 Kita ambil AC 1. Cikgu ambil soalan ni. Panjang juga ni, ambil soalan terakhir lah. Bolehlah soalan ni ini panjang. Boleh. Okey, soalan yang keempat Ini adalah decision making. Dia bagi electrical transmission from the power station ke rumah. What is the function of the transformer? Kita dah tahu tadi, function of a transformer is to increase or decrease the output voltage. Jelas ya? Kita nak apa? Increase dan decrease the output voltage. Ini anak-anak harap-harapnya dapatlah daripada slide tadi Okay, explain how to reduce the power loss in the transmission. Kena cerita jugalah ni. Function of a transformer is to increase or decrease the output voltage. Highlight kan? Okay, the power loss in the transmission cable occurs during the transmission of the electricity to the powerhouse. Explain how to reduce the power loss in the transmission cable. Jangan confuse dengan transformer Cable, maksudnya kalau kita ada pylon tu, macam mana kita nak reduce power loss dekat sini. Okay, so ada 2 faktor. Yang pertama sekali kita bincang tentang dia punya sekejap ada kucing. Oops. Okay, yang pertama dari segi dia punya thickness of wire use. Okay, kita gunakan thick copper wire. Maka pertama kita guna thick copper wire. Markah yang pertama, kita guna thick copper wire. Copper wire ni kita tahu dia adalah a good electrical conductor. So kenapa kita guna thick? Sebab kita nak reduce resistance. Okay, kita nak reduce resistance. Yang kedua, kita transmit. Ingat tak tadi kita transmit the electrical energy at a high voltage. Kenapa kita transmit at high voltage? Sebab kita nak reduce current flows. Bila kita reduce current flows, kita tahu kita reduce power loss. So macam mana kita nak reduce power loss? 2 perkara ni kita buat. Okay, gunakan thicker copper wire dan bagi reason dia, transmit at high voltage bagi reason dia. So 4 markah dekat situ. Okay, next output power and output voltage at the transmission cable is given as, ini power dia 11 megawatt dan ini adalah dia punya voltage 110 kilowatt dan total resistance dibagi sebagai 500 ohm. So calculate the current flows, kita guna P equals to VI. So current equals to P over V. P dia berapa? 11 megawatt divide by voltage nya 110 kilo. Kilo 10 kuasa 3 volt. So kita dapat jawapan dekat situ sebagai 100 ampere. Kalau tak tukar unit dia ni, nanti bila potong tu kita dapat jawapan dalam kilo ataupun, tapi eloknya tak
tukarlah supaya kita dapat jawapan yang cantik 100 kat situ. So markah dekat sini dia bagi 3 untuk jawapan 1, untuk kita ganti nilai 1. Untuk tukar prefixes ni pun dia bagi 1 point kat situ. Sebab tu dia 3 markah. Okay, so next dia suruh kira power loss in the cable. Power loss equals to I squared R. I kita dah dapat iaitu 100 ampere kuasa 2. Resistance kita 500 ohms. So kita dapat kat situ kita dapat berapa? Ada siapa-siapa yang tolong kira? Dapat berapa kat situ? Dapat 5 1, 2 watt. 5 megawatt. Power loss. Betul? Ini 100. Betul okay. Betul besar lah. Dia supply 11. Nampak tak efficiency dia? Dia supply 11. Yang dia loss tu 5. So hanya 6 saja yang dihantar. Itulah kecekapan transmission dekat Malaysia. Nilai ni. Okay, next soalan dia bagi design electric motor P, Q, R dan S. Setiap satu tu dia bezakan berdasarkan kepada 4 faktor. Iaitu faktor yang pertama adalah dia punya type of magnet used, and then number of turns of coil, thickness of permanent magnet dan juga number of batteries. Based on the characteristic given in the in the table, kita kena choose which one is the most suitable and bagi reason dia. So kalau ikutkan kat sini, bila kita pilih, kita kena letak jawapan kita dengan menggunakan table yang paling sesuai sekali. So bila kita guna table, kita akan dapat jawapan ataupun markah yang maksimum yang kita nak lah. Kita nampak dengan lebih jelas. So yang pertama, dia punya type of magnet, kita gunakan jenis apa? So kalau tengok dekat atas, dia ada 2 type of magnet. Satu semicircular, satu rectangular. Tadi kita dah bincang, kita gunakan bentuk curve ataupun semicircular. So kita ambil semicircular. Kemudian number of turns, kita nak number yang many. Sini dia tak 50. Yang atas ni contoh tak 100. So kita nak yang 50. Okay. 50 semicircular. Dan thickness tebal. Kalau thick meaning dibandingkan dengan thin. Kalau thick maksudnya dia lebih kuat ataupun stronger magnetic field produced. Okay. Dan yang terakhir ialah dia punya number of battery. Kat sini dia pakai 1. Sini kita nak yang banyak ni lah. So kalau kita perhatikan dekat sini, the most suitable is R. Tapi sebelum itu, alamak, kucing cikgu kacau. Okay. So reason dia kenapa kenapa kita gunakan curve ataupun semi circular? Sebab kita nak hasilkan produce radial magnetic field. Yang kedua, number of turns kita nak more ataupun many. Sebab kita nak produce stronger magnetic field. Thickness of permanent magnet kita guna yang thicker. Thicker sebenarnya reason dia sama nak increase the strength. So kita ada 2 reason yang sama kat sini. Okey kan Kak Wan? 2 kali je boleh guna. 2 kali je boleh guna. Lepas tu tak boleh guna lagi dah reason yang sama. Number of batteries kita nak more number. More number meaning kita ada more current flow. More current flow meaning kita akan produce bigger forces. More ataupun bigger force applied. So the most suitable is R. Reason ni kita kena nyatakan balik. Reason yang pertama sebab dia punya shape is semi-circular. Ni yang pertama. Yang kedua kita kena listkan 4 perkara tu Yang kedua apa? More number of turns of the coil and then thickness of permanent magnet and more number of batteries. Barulah kita dapat markah yang ke-10. Kita pilih tadi markah 9, reason markah 10. So dapatlah 10 markah. Okay, ini adalah soalan decision making. Okay. Selesai dengan soalan decision making. Sekarang dah pukul 12 minit Cikgu Naini, minta maaf.
lebih 6 minit daripada masa yang sepatutnya lah. Okey, selesai tajuk elektromagnetism hari ni. Okey. Ada soalan apa-apa yang mungkin kita nak bincang ke ataupun ada apa-apa ni? Saya serahkan pada Cik Naini untuk seterusnya. Terima kasih. Alright, thank you Teacher Faiz. So